Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 28 Ogos bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi selain pemerkasaan program belia wajar menjadi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2023 Oktober depan. Perkara itu disuarakan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah yang mahu melihat ketiga-tiga perkara itu dapat dilaksanakan berdasarkan keperluan khususnya di Limbang. Datuk Hasbi Habibullah juga berharap peruntukan berkaitan pembangunan infrastruktur melibatkan keperluan seperti bekalan elektrik, air dan aktiviti ekonomi tempatan dapat disalurkan melalui kementeriannya. Pertama, pembangunan infrastruktur yang masih banyak diperlukan di bahagian Limbang, di Parlimen Limbang. Satu, keduanya aktiviti pembangunan ekonomi luar bandar dan ekonomi tambahan untuk rakyat kita di Limbang, peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kita. Ketiganya ialah sempena dengan Hari Belia Negara ini mesti juga ada peruntukan yang banyak khusus untuk program-program belia-belia demi untuk mempersiapkan untuk masa depan mereka. Untuk masa depan membina negara bangsa. Ini keutamaan saya. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas perasmian sambutan Hari Belia Negara peringkat bahagian di Dewan Suara Limbang. Menyentuh mengenai program tersebut, Datuk Hasbi berkata, beliau memainkan peranan penting dalam pembentukan negara. Ini katanya dapat dilihat melalui pelaksanaan pindaan undang-undang Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan beliau berusia 18 tahun layak untuk mengundi. Golongan belia merupakan aset berharga negara dan seharusnya diberi perhatian agar dapat dibawa bersama di dalam proses pembangunan negara secara menyeluruh dengan mewujudkan suasana aman, harmoni dan semangat cintakan negara. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini juga memastikan golongan itu mewarisi kepimpinan negara di masa depan. Untuk itu, Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan pelbagai program dan aktiviti telah dirancang untuk memperkasakan golongan belia agar menjadi belia yang cemerlang. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Hari Belia Negara peringkat negeri Sarawak di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan anugerah Perdana Belia Negara peringkat negeri Sarawak 2022 yang merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada individu dan pertubuhan belia yang memberi sumbangan pada pembangunan belia di negeri ini. Sementara itu, pemenang anugerah menzahirkan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Perasaan saya, satu, sangat bangga dan yang kedua, sangat gembira sebab selama ni saya memang ikut dengan aktiviti kesurukawanan ini sebagai salah satu aktiviti khidmat komuniti saja. Tapi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada yang membantu saya untuk mendapatkan title sebagai Johan Wanita Belia pada Hari Belia Negara 2022 tahun ini. Dan itu bukan kerana saya seorang saja. Datuk Seri Abdul Karim turut menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di antara IKBN Miri dan pihak industri. Kedua-dua peserta akhir dari Sibu akan mewakili Sarawak dalam pertandingan akhir Bintang P. Ramlee peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada Oktober ini. Juara Bintang P. Ramlee peringkat negeri Sarawak 2022 kali ini dimenangi oleh Firdaus Abu Bakar dengan lagu pilihannya Senyap dan Sunyi. Firdaus Abu Bakar, 35 tahun, membawa pulang wang tunai RM3,000, produk kecantikan bernilai RM1,000 dan piala. Beliau yang bergiat dalam bidang nyanyian sejak berumur 20-an, sentiasa mencuba bakat dalam pertandingan nyanyian termasuk Bintang P. Ramlee. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat ilahi. Terima kasih kepada pihak juri kerana memberikan peluang saya untuk mewakili Sarawak pada tahun itu. Manakala bagi kategori wanita era P. Ramlee pula dimenangi oleh Siti Azliyani dengan lagunya Sang Rajuna Hati. Siti Azliyani membawa pulang wang tunai RM1,500, produk kecantikan dan kesihatan RM1,000 dan piala. Beliau yang pernah mewakili negeri di peringkat kebangsaan pada tahun 2018 lalu mahu terus mencuba untuk memenangi pertandingan di peringkat kebangsaan nanti. Syukur Alhamdulillah kena dapat mewakili negeri Sarawak selagi ke peringkat kebangsaan lah. InsyaAllah kami doakan mula yang terbaik lah untuk kali itu, untuk menaikkan nama Sarawak.
Majlis penyampaian hadiah disempurnakan oleh Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching malam tadi. Penganjuran program Merdeka Aid Community oleh Jabatan Penerangan Japin Bintulu di Kampung Ulu Nyalau adalah bagi menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dan mengeratkan hubungan masyarakat berbilang kaum ke arah pembentukan sebuah negara yang bersatu padu dan harmoni. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Majang Renggi berkata, penganjuran program tersebut juga sebagai tanda persefahaman dan persamaan dalam keluarga Malaysia. Sebagai tanda simbolik persemian dan persefahaman keluarga Malaysia, kita pada pagi ini telah mengadakan konvoi berbasikal dan kereta berhias yang mana digabungkan daripada 3 komuniti di A70 Semelaju di bawah seliaan Jabatan Penerangan Malaysia, daerah Bintulu. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian program Merdeka Aid Community di Kampung Ulu Nyalau Bintulu. Pada majlis itu, Datuk Majang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Semelaju turut merasmikan tamu Kampung Ulu Nyalau yang bernilai lebih RM891,000. Beliau berharap dengan adanya tamu tersebut ia akan meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Datuk Majang turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM7,000 kepada penjaja di tamu itu bagi membeli kerusi dan meja. Program Kembara Merdeka Keluarga Malaysia KMKM tiba di Limbang yang menjadi hentian lokasi ke-33 bagi program itu. Konvoi bermula dari lot 777 dan mengelilingi Bandar Limbang dan 7 batu keliling sebelum meneruskan perjalanan ke Kampung Sayong sebagai lokasi perasmian program. Residen bahagian Limbang Sebi Abang ketika merasmikan program Merdeka Aid Community sempena KMKM di Kampung Sayong menyeru rakyat untuk mengibarkan jalur gemilang bersama-sama. Katanya, kepelbagaian kaum yang ada di Limbang menggambarkan semangat perpaduan wujud selaras dengan tema sambutan Hari Kebangsaan Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Turut hadir Pengarah Jabatan Penerangan Japin Negeri Sarawak Jaafar Jantan. Selain Japin sebagai pengelola program, konvoi KMKM turut melibatkan jabatan dan agensi awam di Limbang, antaranya Polis, Bomba, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM serta komuniti setempat. Golongan belia antara yang teruja menyertai program itu. Saya sangat teruja dalam mengikuti program Hari Kemerdekaan ini kerana rakan-rakan saya juga mengikuti. Kami golongan muda ikut sama dan bergembira dalam menjayakan program tersebut. Kita dekat Sarawak memang kalau boleh memang orang muda-muda memang perlu terlibat dalam majlis-majlis sebegini sebab kalau bukan orang muda siapa lagi yang nak menyambut aktiviti sebegini. Dan konvoi KMKM menjadi platform kepada pihak kerajaan khususnya Japin Sarawak untuk menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dalam kalangan rakyat di negeri ini. Konvoi KMKM kini meneruskan lokasi berikutnya iaitu daerah Lawas. Flag off dilakukan oleh Timbalan Pembangunan Luar Bandar merangkap Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah. Pelibatan suri rumah dalam membantu polis menyampaikan maklumat berkenaan aktiviti jenayah akan memperkasakan lagi usaha mengekang serta mencegah jenayah yang berlaku di sekitar kawasan kediaman. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, polis menerusi program Taman Angkat Aman Wanita atau Amanita menggalakkan suri rumah bekerjasama melalui kehadiran skuad itu untuk menyalurkan maklumat atau permasalahan yang berlaku di kawasan masing-masing. Adalah diakui suri rumah adalah orang yang tepat untuk menyalurkan maklumat kepada pihak polis kerana mereka sentiasa berada di rumah dan tahu perkembangan semasa jiran. Jadi mereka berhak diberi mandat untuk sama-sama mencegah jenayah setempat dengan melaporkan kepada pihak polis. Datuk Muhammad Azman berkata demikian pada pelancaran Taman Angkat Amanita Kontijen Sarawak di Kompleks Kebajikan Jumaani Tuanku Haji Bujang Prihatim di Sibu. Tambah beliau, kriteria pemilihan Taman Angkat adalah berdasarkan kepada indeks kadar jenayah serta masalah dadah selain kerjasama baik yang diberikan kepada pihak polis.
Seramai 110 murid tahun 5 dan 6 dari 12 buah sekolah sekitar Bandaraya Kuching menyertai E-English Language and Leadership Camp ELLC 2022 daerah Kuching. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Kuching, Syirini Mastura Mohamed Zulkifli, program berkenaan seiring dengan hasrat pihak kementerian memastikan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid-murid dapat dipertingkatkan. Justru beliau berharap pihak sekolah yang lain dapat mengambil inisiatif yang sama dengan menganjurkan kem seperti itu di peringkat sekolah masing-masing atau dalam skala yang lebih besar. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan ELLC 2022 di Kuching. Sementara itu, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kobil, Muhammad Azizi Rahim, merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengelola berkata ELLC yang memasuki edisi kedua ini diadakan semula selepas tahun 2019 bertujuan mempertingkatkan kebolehan peserta berkomunikasi sebagai pemimpin cilik dalam bahasa Inggeris. Ini juga katanya dapat mengalakkan murid untuk lebih yakin berinteraksi menggunakan bahasa Inggeris selain menerapkan nilai positif untuk mempelajari bahasa antarabangsa itu. ELLC 2022 daerah Kuching menampilkan penceramah termasuk guru, pensyarah dan wartawan. Pelbagai aktiviti menarik diadakan, antaranya penulisan kreatif, persembahan drama bahasa Inggeris, malam kebudayaan dan ceramah kepimpinan. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 28 Ogos berakhir di sini. Saudara, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita rtm.gov.my. Semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia, jumpa lagi.